tuntutlah ilmu, bacalah buku. Kerana di saat kamu miskin, ia akan menjadi biasanmu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi hartamu. Sesungguhnya, bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Sebelum lidah bersusun kata, sebelum bibir terus berbicara, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Muhammad Arif Hamka bin Zaini. Itulah nama yang diberikan oleh ayahanda dan ibunda tercinta. Nama yang diinspirasikan daripada seorang penulis, ulama dan pendakwah yang masyhur, iaitu Buya Hamka. Pelajar tingkatan 4 dan berusia 16 tahun serta belajar di SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad, Batu Gajah. Baru-baru ini, saya telah diberikan amanah untuk mewakili sekolah dalam program Kem Pembangunan Sasiah Peringkat Negeri Perak. Alhamdulillah, saya telah dinobatkan sebagai peserta terbaik kumpulan. Sebagai anak tunggal, saya punya banyak masa terluang di rumah. Kerana tidak punya adik-beradik untuk berbicara, membaca telah menjadi amalan lazim dalam kehidupan saya. Pelbagai genre yang saya baca termasuklah novel, khususnya novel seram atau fiksyen, politik, autobiografi, keagamaan dan pelbagai lagi. Memetik kata-kata Buya Hamka, membaca buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Untuk itu, izinkan saya membawa kita semua mendalami dan menyelami karya agung daripada penulis tersohor, iaitu Buya Hamka, atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dengan tulisannya yang berjudul Pribadi. Buku ini telah dicetak buat kali pertama di Indonesia pada tahun 1965. Di Malaysia, edisi terjemahannya mula dicetak buat kali pertama oleh PTS Publishing House Sdn Bhd pada tahun 2018. Kini, edisi terjemahan ini telah diulang cetak sehingga kali ke-8 pada tahun 2022. Hamka telah membagikan buku ini kepada 10 bab. Kata-kata Hamka dalam buku ini amat wajar untuk kita. Sebagai generasi muda, perjalanan hidup kita masih panjang dan jauh. Sudah tentu, banyak onak dan duri harus ditempuhi. Saya amat tertarik dengan pembuka kata dalam buku ini yang berbunyi, bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya, kuatkan pribadimu. Hamka. Mari kita rungkai karya agung ini satu demi satu. Pribadi merupakan sebuah buku yang mengandungi falsafah kehidupan yang cukup tinggi nilainya. Isinya syarat dengan persoalan-persoalan bagi pribadi seorang manusia khususnya. Apa yang menarik tentang buku ini ialah Hamka cuba memberi gambaran kepada pembaca mengenai erti pribadi kepada diri seorang manusia dan bagaimana pribadi memainkan peranan penting selama mana seseorang itu hidup di bumi ini. Sebagai seorang yang berlatar belakangkan agama, Hamka turut menyelitkan petikan hadis dalam buku ini yang berbunyi, berbahagialah orang yang menyelidiki celah diri sendiri dan tidak hanya menyelidiki celah diri orang lain. Menarik lagi tentang buku ini ialah 9 idea yang dikongsikan oleh Hamka dikatakan dapat menimbulkan pribadi seseorang individu, iaitu daya tarik, bertimbang rasa, berani, bijaksana, berpandangan baik, kenal diri, menjaga kesihatan tubuh, percaya kepada diri sendiri dan tenang. Kesemua 9 idea ini telah dikupas dengan jelas dalam seluruh penulisannya. Sebagai seorang yang mempunyai pergaulan yang luas, Hamka turut menjelaskan pandangan tentang pribadi dalam konteks bangsa-bangsa besar seperti Arab, Belanda, Jepun dan Perancis. Hamka turut menekankan bahawa pribadi bukanlah milik sesuatu kaum atau bangsa sahaja. Malahan, kita bergaul dengan manusia yang berbeza warna kulit, agama serta cara hidup dalam bangsa tersendiri, menyebabkan kita berasa wujud perbezaan pribadi. Semuanya mempunyai cara tersendiri, norma kehidupan sendiri, fikiran tersendiri. Malanglah seseorang yang hidup dalam keperbagaian agama, adat dan kaum tidak mengambil peluang ini untuk berfikir demi mencari siapakah diri kita. Dan lebih malang, seseorang yang hanya menjadi pak turun sehingga mengelamkan pribadi sendiri ke dalam pribadi orang lain. Cabaran untuk saya sebagai generasi muda, kata-kata Hamka yang membandingkan kepentingan pribadi dengan kerbau amat memotivasikan. Ayatnya berbunyi, 20 ekor kerbau yang sama kuat, sama gemuk
dan sama pula kepandaian yang menghela pedati, tentu harganya tidak jauh berbeza. Akan tetapi, 20 orang manusia yang sama tinggi dan sama kepandaiannya, belum tentu harganya juga adalah sama. Kerana bagi kerbau yang berharga adalah tubuhnya, bagi manusia yang berharga adalah pribadinya. Banyak lagi pedoman dan kata-kata hikmat yang dapat kita ambil dari buku ini. Buku ini sesuai dijadikan bahan bacaan untuk mengambil hikmah dan ibrah dalam kehidupan kita. Oleh itu, ayuh kita baca dan gali ilmu dalam buku ini untuk mengetahui lebih banyak lagi isi-isi, dan anda akan menjumpai keistimewaan buku ini pada setiap helaian. Saya akhiri resensi buku saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.